Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Syukur kita pada Allah SWT dapat bertemu lagi petang ni. Pernah lama tak bertemu. Salawat assalam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berkati hidup kita dengan menyebut-nyebut nama baginda walaupun belum lagi maksud ataupun mendalam di hati, tapi tetaplah kita ulang-ulangkan supaya kuat kita mengingatinya. Kata Rasulullah dalam satu hadis, man ahabba syai'an fakthara min dhikri, atau kama qala faktharu min dhikri, itulah atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang suka pada sesuatu, maka dia akan banyak menyebut-nyebutnya, mengingat-ingatnya. Jadi kita ni berlakon-lakon lah kan, sebelum Allah campakkan mudah-mudahan rasa cinta yang mendalam pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah terimalah kita sebagai hamba-Nya, Allah terima kita sebagai umat-Nya, dan kita menjadi anak murid kepada orang yang mendidik kita dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sekarang berada di Bandar Country Home, Sarawang. Kita tahu baru-baru ni datang kerabat ataupun cicit kepada Khalifah Uthmaniyah yang terakhir, Sultan Abdul Hamid II. Nama dia pun Abdul Hamid juga. Ke Bandar Country Home Sarawang ni satu berita yang sangat besar sebenarnya, kalau siapa tahulah apa yang Allah telah persiapkan kan untuk Islam ini sendiri. Kerana ada hadis mengatakan setiap 100 tahun Allah akan datangkan orang yang akan membawahi urusan agama. Jadi kita pun tak tahu macam mana 100 tahun tu Hijri ke Masihi ke kan. Semua tahun-tahun tu milik Allah kan? Tetapi yang kita tahu untuk tahun 2024 ni tuan-tuan sekalian, memanglah akan berakhirnya satu perjanjian hina, iaitu perjanjian yang membuatkan Turki kena ikut cakap Eropah ataupun kejatuhan Empire Turki Uthmaniyah ni, dan kena menandatangani perjanjian yang dalam perjanjian tersebut ada banyaklah tema-tema dia yang merugikan Islam, merugikan kita umat Islam. Tapi oleh kerana kalahnya kerana musuh dalaman, jadi umat Islam ni tak akan kalah dengan musuh lahir sebenarnya kan. Tapi selalunya berlaku bila ada musuh dalaman. Dalam diri kita ni pun kita tak mudah kalah. Kita kalah kepada nafsu kita yang dalam diri kita. Itu yang masalahnya. Jadi marilah kita memperbanyakkan doa untuk mengharap pada Allah SWT. Allah ubahlah hati kita ni kan, supaya jadi baik, semakin baik dengan Allah buangkan mazmumah kita ni, seperti sombong, riak, ujub, mementingkan diri, kita perasan kan, rasa diri kita best, kita hebat, bakhil, pemarah, macam-macam lah mazmumah ni. Allah keluarkan dari kita, Allah gantikan sifat-sifat mahudah, pemaaf, memberi maaf, minta maaf, pemurah, banyak berterima kasih kepada Tuhan dan manusia. Begitulah kan, kalau kita sungguh-sungguh menjaga ibadah kita, Allah akan buanglah sifat mazmumah ni. Khususnya sembahyang, Allah akan bakar dan musnahkan mazmumah kita. Tapi itulah peristiwa-peristiwa yang berlaku ni semua menambah kekuatan kita untuk membaiki diri. Macam mana Allah datangkan seorang yang tak kita kenali, secara lahirnya tak pernah berhubung dan sebagainya, tapi dia nak datang sendiri, tengok apa yang berlaku di dalam GISB ni, dan dia sangat terharu. Macam mana saya cerita kat dalam TikTok, terharu lah kerana ketika sampai dia disambut dari Tol Rawang tu,
dengan motor superbike seramai 6 orang rider, bawa sampai Bandar Country Homes, disambut oleh pasukan berkuda yang memakai pakaian Turki Osmaniyah, tentera Turki Osmaniyah. Itu untuk persembahan selama ni kan. Tapi hari ni kita sambut tetamu, dan dia ketika itu menitiskan air mata, sedih, sayu, terkenangkan zaman Osmaniyah. Dan dia rasa nak turun kereta, nak naik kuda bersama-sama. Begitu. Sedangkan memang tak ada perancangan apa-apa. Dia sudah nak bertemu dengan beliau, tapi beliau dan tim datang nak berjumpa. Jadi Tuan Chairman Tuan Nasir Ali menyusun menyambutnya begitu cara lah, dengan dipasangkan speaker lagu-lagu Turki, beratur anak-anak di kiri kanan jalan bendera Malaysia dan Turki. Memang sangat meraihkan, kerana bukan sebarang orang. Ini adalah waris dari kerajaan ataupun dari keluarga diraja, keluarga Khalifah Osmaniyah, Khilafah Islamiah yang terakhir sekali, yang berkuasa lebih 600 tahun. Jadi susu gaduh dia sampailah dekat Khalifah Osman, termasuklah Sultan Muhammad Fatih, Sulaiman Al-Kanuni, dan ramailah kehebatan Sultan Osmaniyah ni kan, yang kita tahu. Dia ni cucunya, dan yang pertama sekali yang lahir tak salah saya di tanah Turki, kerana Sultan Hamid, Abdul Hamid dan dua dan lain-lain tu semua dah dikeluarkan, dibuang negeri, dibuang daripada Turki. Mereka beberapa generasi tak boleh masuk ke Turki, dan inilah yang pertama sekali. Kan besar tu kan, kepada Malaysia, khususnya kami semualah. Kita rasa sangat kunjungan itu memberi kekuatan untuk kita optimis, sangka baik dengan Allah, sangka baik dengan kejayaan kemenangan umat Islam ni. Jadi apa-apa yang melemahkan diri kita, kita cuba buang kan. Kita berdoa banyak-banyak kepada Allah supaya Allah bantu kita. Jadi nak cakap apa petang ni? Itulah sebelum nanti maghrib ni, dekat maghrib lah. Semalam saya sempat pergi ke perhimpunan ataupun haul dan juga Majlis Maulid Rasul di Al-Jandrami. Masya Allah, memang sangat hebat. Kawasan ni pun dah tersedia, besar, luas. Dia punya dataran tu mungkin asalnya parking lot, tapi dia tak benarkan parking di situ. Jadi dia tempat untuk berarak Maulid Rasul. Dari sudut facilities memang dah ada kan. Nak jemput orang ramai-ramai datang pun mudah. Jadi ramai lah. Saya pun tak tahu kali pertama sampai. Saya lalu jalan tu, nampak ada Al-Jandrami, tapi saya tak pernah masuk. Jadi ini dapat peluang, kena dapat jemputan. Jemputan tu untuk yang berbahagia, Tuan Haji Nasruddin Muhammad Ali lah, kita punya chairman. Tapi beliau wakilkan kepada kami beberapa orang, khususnya Tuan Hasnan Abdul Hamid, COO, dan juga bawa kami lah, termasuklah Tuan Johari Murad, dan ada Tuan Tengku Azhar, ada Amu Zah, Nu'man, Haji Haizat, Isnil, dan ada remaja juga, ada Imam Ghazali. Jadi kami ramai dapatlah tengok suasana tu. Memang seronok lah tengok Islam orang berjubah berserban, dan anak tahfiz yang begitu ramai kan. Walaupun kita tak kenal, tapi nampaklah kemesraan tu kan. Semua datang atas nama Rasulullah, Maulid Rasul, dan jemputan daripada pihak mereka. Ada gerai-gerai perniagaan, ada gerai-gerai pameran. Antara tetamu yang hadir juga termasuklah Tun yang tetamu kehormat lah, VIP Tun Ali Rustam. Juga kami sempat jumpa dengan Tan Sri Abdul Hamid Alba yang menyapa kami, bercerita tentang mahkota Turki ni. Dia baca perkembangan GSP tu. Dia kata Sizade nama dia bahasa Turki tu. Saya takut tak tepat sebut dia. Datang berjumpa dia maknanya dia follow lah perkembangan GSP tu. Jadi kita haraplah yang mendengar ni tolong sebar-sebarkan lagi lah, like, share, dan juga buat komen ataupun ulasan supaya orang tahu berita ni. Kerana pihak mereka punya memang mencari orang yang bersungguh-sungguh untuk agama ni, dan dia nak mengetahui lebih mendalam lah
Malah mereka pun dalam ucapan ni kan dia kata Malaysia ni satu kekurangan dia tadi. Apa dia kata kekurangannya ialah tak ada barang-barang peninggalan Turki Osmania yang dibuat khazanah untuk orang tengok, orang dapat kekuatan kan. Betul lah dia cakap tu kan. Jadi dia nak buat dengan tim dia tu untuk bawa ke sini. Dan barang tu memang asli kerana dia keluarga raja kan, keluarga khalifah. Jadi di Jendera Rami tu memanglah selain daripada Tuan Sri Syed Ahmed, ada Habib Ali Zain Abidin, kemudian ramailah ulama-ulama dari Thailand, Patani Thailand, Selatan Thailand, Baba Suari pun ada nampaknya. Kemudian dari Indonesia pun ada. Jadi sangat nampak suasana tu lah, dengan program marhaban, program berlarak, kemudian masuk ada program ceramah-ceramahnya, kemudian diikuti dengan marhaban juga pada malam tu, sembahyang Jumaat, lepas tu ada kuliah demi kuliah dari para masyayikh ni, kemudian di akhir tu ada marhaban lagi. Memang indah lah kan. Tuhan mendatangkan malam cuaca yang baik, tak hujan, dan ruang belakang tu memang luas. Kalau hujan jenuh juga tu. Jadi kami dapat pengalaman lah, dapat bersama Tuan Hasnan pula, memang orang kawasan tu. Berjumpa ramai lah saudara mara dia. Yang dia pun tak kenal sebab dia ketika muda-muda lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, nampaknya ada sesuatu yang Allah buatkan kat Malaysia ni. Para ahli-ahli tasawuf ataupun tarekat-tarekat ni banyak berkumpul, banyak bertemu, banyak adakan program. Mudah-mudahan dengan itu akan bertambah rapatlah kita dengan Rasulullah SAW. Dan dengan rapatnya Rasulullah SAW, terhubung kita dengan Rasulullah SAW, kita akan terhubung dengan Allah SWT. Kita dapat kekuatan yang bentuk dalaman. Kekuatan dalaman inilah yang akan membantu kita kalau berlaku ujian-ujian pada diri kita. Ujian yang lahir ni bukan kita, ujian yang datang pada kita ni bukan kita boleh jangka, dan kita bukan boleh buat persiapan kononnya lah. Tak, dia adalah daripada hasil amalan kita, hasil kita beramal, berdisiplin, menjalankan tugas-tugas kita dalam agama ni. Kalau berlaku ujian, itu yang akan membenting kita, itu yang mengawal kita. Itu pesanan dari Tuan Chairman kami lah, Tuan Haji Nasruddin Mahdi, yang kata kita ni jangan sekali-kali pun kita nak minta ujian. Ujian ni memang dari Allah, jangan kita minta. Takut tak sanggup nanti kan. Jadi kita buat macam mana? Kita buat persiapan. Sembahyang tu dapatkan sembahyang yang ada rasa. Betul-betul minta dengan Allah SWT, mengaku salah depan Tuhan. Rasa kita ni banyak mengulangi kesalahan kan. Kita berjanji, kita mungkiri apa semua. Kita bawa rasa hamba. Kita ni hamba, kita hina kan. Datang dari kejadian pertama dari tanah. Tanah ni tempat orang pijak-pijak kan. Nabi Adam tu dari tanah. Kena rasakan begitu. Tempat orang buang macam-macam benda dah kat tanah ni kan. Itu memang dah tanah kat mana-mana pun orang pijak. Di atas gunung Everest yang tertinggi tu pun orang datang naik, bukan junjung tanah tu, orang pijak tanah tu. Itulah kita. Kena rasakan macam tu kan. Kemudian kita pula kejadian kedua dari air mani juga. Dipandang hina lah air mani kan. Tak adalah orang nak tayang-tayang air mani ni. Itulah kita kan, supaya rasa kat hati kita tu depan Tuhan ni. Tuhan yang cipta kita, Tuhan beri segala-galanya lah. Kenapa kita menentang Tuhan? Kenapa kita biadab dengan Tuhan? Bawa dalam sembahyang kita. Rasa-rasa begitulah yang akan membakar, memusnahkan mazlumah kita, supaya kita dapat dekat dengan Tuhan. Jadi dengan adanya program-program macam ini, kita dapat membina rasa-rasa kita. Mudah-mudahan jadi kekuatan dalaman. Benda tu kalau kita latih, wirid, zikir, baca Quran dan sebagainya, bawa rasa-rasa ni, dia sebenarnya tersimpan dekat dalam diri kita. Dia ibarat kita kata kredit ke apa kan. Dia bila berlaku sesak, dia lah yang memaintain kita, dia yang mengawal kita supaya jangan melata, jangan pemarah, jangan bertindak kasar, jangan macam-macam, janganlah. Dia yang akan kawal. Kawalan tu bukan berlaku ketika itu. Ketika itu kita orang belajar. Kalau berlaku macam ni, itu mungkin teorinya, bolehlah berlakon. Tetapi yang tadi tu dia memang real diri kita. Kita pandai nak memaafkan, kita pandai nak bertolak ansur, kita pandai nak memberi, tak apalah, tahan perasaan kita biar orang bahagia kan. InsyaAllah Tuhan tahulah nak bahagia kita. Jadi itulah tuan-tuan sekalian. Ujian-ujian ni jangan diminta, tapi kalau dah bertemu dengan ujian, kita harap Allah selamatkan kita kan. Kita tak tahu nasib kita macam mana. Sekarang kat Palestin, dia adalah dia punya rezeki dari Allah. Memang nampak teruk ujian sebagainya, tapi kita harap mereka dapat syahid. Syahid ni dahsyat. Satu orang tu boleh
syafaatkan 70 ahli keluarga dia. Dia boleh pilih siapa-siapa nak masuk syurga. Begitu hebat syahid ni. Tapi tentu kena siapkan diri kita. Pastikan rukun iman, rukun Islam kita tu betul-betul berjalan kan, belum betul boleh kita laksanakan, barulah kita orang tu boleh dapat syahid. Syahid ni kemuncak kan, anugerah besar tinggi, tak semua orang dapat walaupun dia terbunuh sekalipun kan. Jadi kita doakan semoga mereka dapat syahid. Syahid itulah yang menyelamatkan mereka, dan mudah-mudahan kita juga sampai masanya Allah beri juga syahadah ni kan, ataupun kesyahidan ini kan. Kita pun tak tahu bagaimana nasib kita. Jadi itulah yang kita nak celotehkan petang ni. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wabihi wallahu alam. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.